Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Zafikri bin Muhammad Jak dan juga Muhammad Syamil bin Saif Amri akan membentangkan tentang tsunami politik PRU yang ke-12. Okay, next. Okay, yang pertama, pilihan raya umum 12 iaitu PRU yang ke-12 merupakan pilihan raya umum pada tahun 2008 yang diadakan di Malaysia pada hari Sabtu 8 Mac 2008 setelah Parlimen Malaysia dibubarkan pada 13 Februari 2008 diikuti dengan hari penamaan calon pada 24 Februari 2008. Barisan Nasional menang di peringkat Parlimen tetapi tewas di peringkat Dewan Undangan Negeri. So pada hari pilihan raya umum yang ke-12 ni, kita boleh tahu yang Barisan Nasional ni dia kalah teruk dari dekat Dewan Undangan Negeri. So Barisan Nasional ni ditewas di Kelantan, Pulau Pinang, Kedah, Perak dan juga Selangor. Okay, di belah kanan kita ni kita boleh nampak apa yang diundi untuk PRU 12 iaitu kita ada Wak Azizah dan juga Ahmad Badawi. Okay, next. Okay, seterusnya kita akan beralih kepada pembubaran Parlimen dan juga DUN. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah mendapatkan ilham untuk membubarkan Parlimen Malaysia pada Februari 2008 setelah Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin memperkenankannya. So setelah saja Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan telah memperkenalkan Ahmad Badawi Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ni, so dia dapat keizinan untuk membubarkan Parlimen. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia iaitu SPR mengumumkan hari penamaan calon pada 24 Februari 2008 di bangunan majlis daerah masing-masing. Okay, next. Okay, seterusnya iaitu isu yang dipertikaikan dalam pilihan raya 2008 yang terbahagi kepada 4, iaitu jumlah pengundi berdaftar, pengundi mati, tempoh berkempen serta teknik berkempen. Okay, next. Okay, yang pertama, jumlah pengundi berdaftar. Okay, terdapat 222 kerusi Parlimen dan 505 kerusi DUN di negeri kecuali Sarawak yang perlu direbut oleh calon yang bertanding. Sebanyak 10,922,139 rakyat Malaysia termasuk 221,085 pengundi pos layak mengundi sebagaimana senarai akhir daftar pemilih yang diwartakan pada 5 Februari 2008. So ini merupakan peningkatan sebanyak 600,000 pengundi berbanding 10.3 juta pada tahun 2004. Okey, yang kedua, pengundi mati. PR telah mengumumkan bahawa mereka telah membuat pemeriksaan dengan Balai Polis dan Jabatan Pendaftaran Negara bagi mengemaskini nama si mati dan pindah dan sebagainya. Bagaimanapun masih terdapat mereka yang pindah tetapi tidak bertukar alamat dan yang telah mati belum dipadam rekodnya. So ini adalah kerana peruntukan undang-undang pilihan raya semasa tidak membenarkan SPR terus mengeluarkan nama-nama mereka daripada senarai. Okay, next. Yang ketiga iaitu tempoh berkempen, iaitu tempoh berkempen pilihan raya selama 13 hari. So semasa pilihan raya umum Malaysia yang pada tahun 2004, masa berkempen hanya 8 hari saja. Tahun 1999, masa berkempen pula adalah 9 hari. Pada pilihan raya umum 1995 dan 1986, ianya tempoh berkempennya adalah 10 hari. So di Sabah, tarikh pembubaran hingga hari mengundi hampir 2 bulan. Maknanya ini semakin pendek tempoh berkempen, peluang parti kerajaan mendapatkan majoriti 2/3 semakin cerah. So seterusnya yang terakhir kita ada teknik berkempen, iaitu
iaitu terdapat pertikaian mengenai penguasaan parti iaitu Barisan Nasional terhadap media. Kebanyakan media elektronik dan media cetak banyak membuat liputan mengenai Barisan Nasional dan kurang liputan mengenai parti pembangkang. Seterusnya, pembangkang mendakwa bahawa mereka disekat dari menggunakan media elektronik. Dengan itu terpaksa menggunakan teknik ceramah dan kempen dari ke rumah yang tidak mencukupi dan sukar dilakukan oleh parti pembangkang. So mereka ni parti pembangkang ni macam disekat untuk menggunakan elektronik seperti apa kita nak media sosial ke apa kan. So dia tak boleh guna tu, so dia kena buat macam ceramah lah, macam kena pergi rumah ke rumah, so dia macam menyusahkan untuk parti pembangkang. So menurut pihak kerajaan, ceramah dan perhimpunan pra-pilihan raya yang diadakan oleh pembangkang telah mencetuskan rusuhan dan dilabel sebagai perhimpunan haram. So dia seperti macam ada buat rusuhan ke macam perhimpunan bersih 2.0 tu, seperti itu. Okay, next. Proses penamaan calon. Okay, proses penamaan calon pada 24 Februari 2008, iaitu hari penamaan calon tu lah, tarikh penamaan calon, yang menjangkakan 1,500 calon mengemukakan pencalonan masing-masing di seluruh negara seawal pukul 6 pagi. Sebanyak 222 pusat penamaan calon yang dibuka oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjadi tumpuan mereka dan para penyokong parti-parti politik mahupun calon bebas. Okay, pusat-pusat penamaan calon ditempatkan di pejabat daerah, Dewan Majlis Pembandaran Serbaguna, sekolah balai raya dan stadium akan dibuka dari pukul 9 hingga 10 pagi. Mengikut peraturan SPR, calon kerusi parlimen disyaratkan membayar deposit sebanyak RM10,000 semasa mengemukakan kertas pencalonan, manakala sebanyak RM5,000 pula bagi kerusi dan DUN. Kerusi DUN, okey. Next. Okey, petugas seterusnya kita beralih kepada petugas pilihan raya. So ini adalah tugas pilihan raya. So mengikut perlembagaan persekutuan, lebih 60,000 anggota polis dibekukan cuti bagi memastikan keselamatan pada tahap 100%. So anggota polis ni dia tak cuti lah. So dia bertugas pada hari tersebut untuk menjaminkan keselamatan para pengundi lah pada hari berikut. Aduh, hampir 149,000 buru-buru dan pekerja majlis daerah pegawai kemas telah dilatih dan dilantik sebagai petugas pilihan raya. Sebanyak 50,000 lagi kaki tangan casual termasuk juruterbang, helikopter dan jurumudi bot di pedalaman Sabah dan Sarawak. SPR telah memenuhi tuntutan parti pembangkang agar dakwat pada kuku, iaitu undi itulah kan. Selalu kalau kita undi ada seperti dakwat pada jari tu. Tapi dibatalkan pada saat akhir atas sebab-sebab yang tidak diketahui. Dan peti undi Luksina, iaitu peti semasa kita nak masukkan undian kita tu, digunakan dalam pilihan raya. Nombor siri pengundi pada kertas undi yang mencurigakan pengundi juga telah dihapuskan. So mana-mana kertas yang orang cakap curiga ke apa ke, so ianya akan dihapuskan lah. Okay, next. Pemerhati pilihan raya. Okay, SPR tiada kuasa menjemput pemantau pilihan raya dan dari luar negara dan tiada kuasa akreditasi terhadap mereka. So PBB dan semua negara di dunia mengiktiraf status pilihan raya di Malaysia. Mafrel yang dipimpin oleh Abdul Malik Hussein pernah bertugas dalam pilihan raya Thailand pada tahun 2008.
pengundi hantu yang diriuhkan oleh pembangkang di Malaysia tahun 2004 belum dihadapkan ke mahkamah. So, ini merupakan kecelaruan pilihan raya pada tahun 2004 yang berpunca daripada persepadanan semula kawasan pilihan raya, 2 senarai daftar mengundi, nama si mati masih ada dalam daftar pengundi, nama pengundi dipindahkan tanpa dimaklumkan terlebih dahulu, serta pengundi tidak dapat mengundi kerana senarai daftar pengundi belum diwartakan. So ini adalah kecelaruan atau sebablah berlakunya, berpuncanya kecelaruan dalam SPR ni pada tahun 2004. Okay, next. Okay. Seterusnya Okey, saya sambung Aizat punya pembicara. Okey, keputusan pilihan raya. Okey, pada ini kekalahan teruk pada Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-12 telah dinafikan majoriti 2/3 dan hanya boleh membentuk kerajaan pusat dengan majoriti asas iaitu lebih daripada 1/2 jumlah kerusi, tetapi kurang daripada 2/3 jumlah kerusi. Barisan Nasional gagal mempertahankan kerajaannya di negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Selangor serta gagal mencapai hasrat untuk membentuk kerajaan di negeri Kelantan. Dan pilihan raya kali ini, pilihan raya tersebut juga melihatkan kegagalan banyak ahli politik veteran mempertahankan kursi mereka, antara termasuknya Ko Sukun, Sami Belu, Syarizat Abdul Jalil, Kevins dan Zainuddin Maidin. Kemenangan kursi parlimen pada Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi tidak begitu membanggakan apabila undi majoritinya berkurang banyak berbanding dengan pilihan umum pada tahun 2004. Harus diperhatikan bahawa Barisan Nasional hanya berjaya meraih kemenangan besar di Sabah dan Sarawak dan Johor atas sebab rakyat negeri terbabit masih percaya dan yakin dengan kemampuan Barisan Nasional. Seterusnya, empat negeri berubah angin. Barisan Nasional gagal mempertahankan kerajaan di Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Selangor selama ini diperintah oleh kerajaan di bawah kerajaan Barisan Nasional. Mereka berubah angin ini jelas kelihatan apabila terdapat diumumkan bahawa parti-parti pembangkang seperti PAP, PKR dan PAS bersama-sama memperoleh undi sebanyak yang banyak lintas bakal menguasai negeri-negeri itu dengan majoriti yang menunjukkan bahawa angin perubahan telah melanda pihak pengundi kerana banyak sangat parti-parti yang ada dan taktik-taktik mereka mampu menarik perhatian mereka ketika mengundi. Okay. Seterusnya, ni taktik-taktik kawalan. Taktik-taktik yang mereka berguna. Yang pertama, terdapat 5 taktik. Yang pertama, kawalan media utama. Taktik pertama, kawalan media pertama. Okey. Mereka menggunakan media-media utama untuk menarik undi melalui iklan dan menghadkan liputan mengenai pembangkang. Mereka menggunakan iklan media TV, iklan-iklan di TV kerana televisyen dikuasai oleh kerajaan Barisan Nasional. Dan parti pembangkang juga mereka menggunakan media alternatif seperti YouTube, WhatsApp, mesej berantai untuk menarik mereka punya perhatian mengundi. Seterusnya, ancaman dan ungkit-mengungkit. Di sini mengisahkan mereka menggunakan taktik ancaman dan mengungkit seperti 13 Mei. Mereka
ingin mengelakkan berlaku ancaman itu tersebut berlaku dengan kita punya Perdana Menteri ketika itu menasihatkan pengundi Cina untuk mengundi BN supaya suara mereka didengar dan memberi amaran bahawa permintaan mereka tidak akan didengar sekiranya mereka buat sebaliknya atau mereka tidak mengundi BN. Dan poin seterusnya, ganjaran. Ganjaran 200 RM200 kepada pengundi Kelantan untuk balik mengundi. BN merupakan pembangkang di negeri Kelantan, telah memberi negeri Kelantan, dan Kelantan telah memberi wang tunai sebanyak RM200 kepada pengundi-pengundi Kelantan yang berada di negeri-negeri lain sebagai tambang untuk mereka balik mengundi dan berharap mereka mengundi PAS untuk di negeri mereka tersebut. Poin seterusnya, tarik undi dengan menggunakan penari separuh bogel. BN masa ketika ini BN dinampak begitu terdesak pada pilihan raya kali ini apabila mereka menggunakan penari separuh bogel semasa ceramah untuk menarik undi di DUN N21 Lintang Perak. Mereka menggunakan taktik nampak sangat kotor di sini dan tidak sopan untuk menarik pengundi untuk mengundi BN ketika itu. Dan seterusnya penggunaan media asing. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengambil kesempatan ketika menghadiri sebuah seminar di Singapura pada Mac 2008 ketika itu pada tahun 2008 untuk menghentam kerajaan pemerintah iaitu kerajaan BN lah, dan menyatakan beliau telah tersisir dalam media lalu mengambil peluang untuk menggunakan media Singapura, menggunakan media asing iaitu menggunakan media negara lain Singapura untuk memperkempen dia punya kempen untuk menjatuhkan kerajaan BN pada ketika itu. Seterusnya isu-isu politik yang ada pada ketika itu. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi semasa bertemu bual dengan CNN menyatakan faktor bahawa Anwar Ibrahim tidak penentu tarikh pilihan raya Malaysia ke-12. Dia tidak layak lah. Datuk Seri Anwar hanya layak menyertai pilihan raya umum hanya selepas bulan April. Pembangkang bahawa Barisan Nasional takut pada Anwar Ibrahim dan dengan itu mereka mengadakan pilihan raya sebelum April. Mereka mengadakan pilihan raya sebelum April kerana selepas April Anwar Ibrahim menyertai pilihan raya. Anwar Ibrahim menyatakan strategi Parti Keadilan Rakyat iaitu PKR. Beliau akan bertanding salah satu kerusi yang dimenangi oleh calon PKR nanti. Salah seorang wakil dari rakyat PKR akan mengosongkan kerusi yang dimenangi bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan. Ada pilihan raya ke-11, PKR hanya memenangi satu kerusi parlimen iaitu Parlimen Permatang Pauh di Pulau Pinang yang dimenangi oleh isterinya. Anwar Ibrahim Datin Seri Aziza Ismail selepas mengira kertas undi berulang-ulang. Bini dia yang menang, bukan dia. Seterusnya, isu-isu politik yang layanan terhadap masyarakat India. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sendiri turun padang bagi menjelaskan isu layanan tidak adil ke atas kaum India di Malaysia. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad K. Toyo mengadakan beberapa pertemuan dengan pemimpin agama Hindu bagi mendapat respon mereka protes India. Protes masyarakat India seperti yang dilakukan oleh Hindraf merupakan fenomena yang baru turut mengujakan. Pada ketika itu ada protes masyarakat India kerana tidak dilayani dengan baik pada tahun tersebut. Seterusnya, ekonomi Malaysia kukuh. Pendapatan sekejap.
pendapatan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir mengatakan ekonomi Malaysia berada dalam keadaan baik untuk mengadakan pilihan raya dan peluang Barisan Nasional adalah cerah pada ketika itu. Ketika BN tewas. Pendapatan ni yang apa? Ekonomi Malaysia kukuh. Pendapatan kebun kecil juga telah meningkat pada tahun 2003. Pekebun kecil getah memperoleh pendapatan sebanyak RM1,226 sebulan, tetapi pada 2007 pendapatan telah meningkat kepada RM3,042 sebulan. Bagi pekebun kecil kelapa sawit pada 2003 ialah RM2,784 sebulan dan pada 2007 meningkat pada RM5,841 sebulan. Lihat pada angka tersebut, sangat tinggi nilai ni meningkat ketika itu. Menteri Kewangan kedua Tan Sri Noh Muhammad Yaakob menjelaskan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai nisbah ekspor dan dengan keluaran dalam negara kasar melebihi 100%. Sini menunjukkan purata nisbah ekspor yang dikeluarkan oleh negara kasar sangat tinggi nilai dia dan melebihi menyebabkan melebihi 100%. So sangat tinggi lah. Okey, seterusnya kenaikan harga barang. Rakyat Malaysia berhadapan dengan kenaikan harga barang dengan kerajaan seperti tidak dapat mengawal tindak tanduk pengilang, pengeksport, pengeksport dan peniaga borong. Pengendali runcit dan penyelundup barang di sempadan Thailand dan Kalimantan. Antara barang yang diperuntukkan antara barang yang meruntuk hati rakyat ialah barang tepung, gula, minyak masak, petrol. Itu barang-barang harian rakyat Malaysia. Walaupun Malaysia adalah antara pengeluar utama minyak kelapa sawit dan petrol dunia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli Ehwal Pengguna iaitu KPDN dan SEP melalui Datuk Muhammad Syafiee Apdal berkali-kali memberi amaran kepada peniaga dan pengilang tentang kenaikan harga barang ni, tetapi masalah ini semakin serius. Dan solusi bagi tersebut, Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Timbalan Perdana Menteri telah bersetuju menubuhkan stok penimbalan kebangsaan dan Majlis Harga Negara untuk memastikan harga barang keperluan stabil dan bekalannya sentiasa mencukupi. Ini adalah solusi yang terbaiklah ketika itu untuk memastikan harga barang dan bekalan mencukupi. Kalau lihat sebelah, inilah muka-muka nama-nama yang disebut. Seterusnya adalah negara Islam. Sejak dari dulu PAS melabarkan Malaysia bukan sebuah negara Islam kerana tidak menjalankan hukum hudud. Sebenarnya Malaysia tidak perlu mengiktirafkan PAS, tetapi sebaliknya Malaysia diiktiraf dunia. Malaysia dikatakan sebagai contoh negara Islam dan menjadi model kepada negara Islam dan negara bukan Islam yang lain di seluruh dunia, terutama dari sudut pembangunan ekonomi dan pengurusan pentadbiran negara. Sini menunjukkan poin kedua tu menunjukkan Malaysia bukan saja berbilang kaum, malahan aman dan harmoni. Itu tu yang ditujukan pengurusan pentadbiran negara Malaysia amat baguslah kerana dapat mengamankan satu negara yang mempunyai 3 kaum yang berbeza. 3 komuniti kaum yang sangat besar di Malaysia. Dan sejak tahun 1990, Kelantan telah ditadbir oleh kerajaan PAS, tetapi sehingga kini hukum hudud tidak dapat dilaksanakan
di sana kerana halangan-halangan daripada pihak kerajaan persekutuan atas alasan terlalu kejam. Ini kerana mereka belum menyelami konsep hukum hudud itu sendiri. Dan kesimpulannya, kesimpulannya dapatlah dirumuskan bahawa kemerosotan pencapaian BN yang dipelopori oleh UMNO pada PRU12 akibat penolakan terhadap BN dianggap sebagai tsunami politik Melayu. Terdapat beberapa faktor dan amalan yang dikaitkan dengan urus penolakan tersebut. Bagaimanapun, kesan yang ditinggalkan adalah sangat ketara ke atas orang Melayu sebagai penduduk majoriti di Malaysia, di negara ini yang rata-ratanya masih ketinggalan dalam berbagai bidang. Adalah diharapkan agar cadangan-cadangan yang dikemukakan akan dapat memperbaiki kesan-kesan negatif yang timbul daripadanya. Sayujiah diingatkan bahawa orang Melayu juga perlu bangkit dan berganding bahu dengan semangat juang yang kental bagi meningkatkan martabat bangsa mereka. Ingatlah bahawa semangat ingin berjaya dan boleh berjaya bermula dan berakhir dengan orang Melayu sendiri. Sekiranya ada bantuan daripada dasar-dasar kerajaan selepas ini, anggap jelah ia sebagai bonus atau pemangking yang mesti digunakan oleh orang Melayu dengan sebaik-baiknya, kerana kita tidak boleh mengharap pertolongan tersebut untuk selama-lamanya. Okey, itulah daripada kami. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan Syamil dengan kumpulan siapa? Aizat. Okey, so pembentangan tadi baik ya, lengkap, banyak maklumat yang kita dapat perolehi lah. So kalau kita tengok kesimpulan ni memang kita dapat tengok bahawa tsunami politik ni, kenapa ia dipanggil tsunami? Kerana ia merupakan titik perubahan. Kiranya sebelum ni Barisan Nasional dapat menang dengan mudah, dalam setiap pilihan raya. Tapi pada bermulanya pilihan raya yang ke-12, mana-mana parti politik dia mempunyai kekuatan yang hampir sama lah. So kalau kita tengok pilihan raya yang baru-baru ni pun, bilangan kerusi kerajaan dan pembangkang pun adalah tidak terlalu berbeza. Yang maknanya kerajaan boleh berubah pada bila-bila masa. Sebenarnya tak pelik sebab kat luar negara memang, terutamanya dekat negara yang mengamalkan demokrasi, kerajaan ni memang akan sentiasa berubah. Setiap satu penggal atau dua penggal memang dia akan berubah di antara kerajaan dengan pembangkang. So sebenarnya ia adalah sesuatu yang baik lah, sebab bila terlalu lama mana-mana parti memegang kerajaan, dia akan boleh menyebabkan parti tu dia membuat sesuatu yang dia suka lah. Tidak menghiraukan rakyat. So sebenarnya benda yang bagus lah, bertukar-tukar parti. Tapi untuk PRU ke-14 ni, dia tak bagus sebab banyak ahli-ahli parlimen yang melompat. Jadi dia sebenarnya tukar ni ikut pilihan raya lah, satu penggal sekali atau dua penggal sekali. So dalam satu penggal tak boleh berubah 2-3 kali kerajaan seperti yang kita lihat pada hari ni lah. Dia merupakan satu yang tidak baik juga kepada negara kalau terlalu kerap berubah dalam satu penggal. Kenapa? Sebab bila terlalu kerap tukar, so kerajaan yang ada tu tak dapat fokus untuk menangani atau membantu rakyat. Sebab mereka akan terlalu sibuk berpolitik dan lupa apakah tanggungjawab mereka sebenarnya sebagai rakyat. Itu. Okay, saya start. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, tengah hari. Okay, hari ini saya nak bentangkan tentang Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Okay, yang pertama sekali visi dia. Saya cerita tentang visi dia. Visi dia mempertingkatkan dan memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian masyarakat berasaskan
Perlembagaan Persekutuan Rukun Negara dan Gagasan Satu Malaysia. Dan misi dia pula menjadi agensi peneraju untuk memelihara, meningkatkan dan memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian masyarakat di Malaysia. Inilah dia punya macam objektif dia, apa yang dia nak capai. Okay, seterusnya, ni objektif dia. Memupuk, mengukuh dan mempertingkatkan perpaduan masyarakat dan integrasi nasional. Okay, kat sini dia nak memupuk setiap rakyat mempunyai nilai perpaduan yang tinggi dalam masyarakat itulah. Yang seterusnya, menyemai, memupuk dan mengukuhkan semangat patriotisme dan nilai-nilai di kalangan masyarakat. Okay, dia nak memupuk, objektif yang kedua ni dia nak memupuk dan mengukuhkan semangat patriotisme. Semangat patriotisme ni kebanyakan dia macam sambutan hari kemerdekaan, semua bab-bab pasal merdeka, patriotisme ni kan. Okay, dan seterusnya, melaksanakan program dan aktiviti perpaduan dan integrasi nasional selari dengan matlamat Gagasan Satu Malaysia. Okay, yang ni kita boleh tempat tadi dia punya visi. Dia nak mencapai matlamat dia dalam Gagasan Satu Malaysia tu lah. Melaksanakan program dan aktiviti perpaduan. Program dan aktiviti perpaduan ni dia macam contohnya macam sambutan hari kemerdekaan, dan macam aktiviti perpaduan ni kebanyakan dia macam mungkin boleh jadi macam gotong royong dan sebagainya lah. Seterusnya, memantau dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti di bawah dasar-dasar kerajaan. Dia ada yang mempunyai elemen perpaduan dan integrasi nasional. Okay, seterusnya, lambat pula. Okey, trust strategi. Latar belakang dia, 6 trust strategi dikenal pasti dan dipilih bagi membantu JPNIN melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan di dalam mengurus perpaduan nasional dan cabaran-cabaran yang berbangkit. Trust ini selari dengan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan kepada beberapa dapatan hasil kajian, bengkel, seminar, dialog perpaduan, perbincangan meja bulat, round table discussion dan convention mengenai perpaduan yang telah dijalankan sepanjang tempoh tahun 2013 hingga 2016. Okey, yang strategi ni semua untuk membantu JPNIN. JPNIN tu ialah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Okay, bagi untuk menguruslah perpaduan nasional ni dan cabaran-cabaran yang akan timbul nanti, dan strategi ni pula dia sama selari dengan visi dan misi yang tadi yang saya tunjukkan tadi. Dan strategi ni pula dia menghasilkan telah terhasil daripada beberapa kajian, bengkel, seminar, dialog perpaduan, RTDS, perbincangan meja bulat dan convention mengenai perpaduan. Okay, seterusnya, 6 trust strategi. Yang pertama, membudayakan perpaduan. Yang kedua, memperkasakan khidmat komuniti. Yang ketiga, memupuk semangat patriotisme. Yang keempat, meningkatkan keselamatan dan keharmonian komuniti. Yang kelima, mengukuhkan integrasi nasional. Dan yang terakhir, mengukuhkan kecekapan organisasi. Jadi kita pergi yang trust strategi yang pertama. Membudayakan perpaduan. Okay, pertama, meningkatkan kerjasama strategi dengan pihak media serta melaksanakan hebahan promosi. Okey, maksud dia kat sini dia JPNIN dia telah bekerjasama dengan pihak media macam televisyen dan macam coro-coro radio dan sebagainya untuk memberi hebahan tentang apa itu pentingnya semangat perpaduan di dalam kalangan masyarakat di negara kita ni lah. Yang semakin lama dia semakin luntur. Kita punya perpaduan ni semakin lama makin tak dihiraukan. Okey, yang seterusnya meningkatkan sebaran maklumat jabatan program kepada orang awam. Okey, kat sini dia sebaran maklumat ni contohnya dia macam
dalam akhbar, sama jugalah macam tadi, sebaran-sebaran dia melalui televisyen, radio, daripada macam media sosial, internet, Facebook, apa semua tu dan sebagainya, untuk maklumat ini senang dicapai, senang tersebar kepada orang-orang awam. Okay, seterusnya memupuk persefahaman dan keharmonian antara penganut agama. Okey, kat sini kita tahu kebanyakannya berlaku pergaduhan antara kaum. Ini disebabkan tidak mempunyai persefahaman dan keharmonian di dalam mana-mana kaum. Yang persefahaman ni contohnya dia macam kita Melayu, kita macam mana kita nak cakap dengan orang yang kaum lain macam India. Kita nak cakap macam mana, apa yang kita boleh cakap kepada dia, apa yang kita tak boleh cakap kepada dia, apa yang membuatkan agama budaya kaum tu menjadi sensitif, apa yang membuatkan kaum ni jadi sensitif. Jadi kita kena ada nilai persefahaman di antara kaum tu bagi kita mengelakkan konflik terjadi dan pergaduhan terjadi di antara kaum. Dan sekarang memang banyaklah kita dapat tahu, yang itu salah satu contohnya masa kalau korang pernah dengar yang kes bomba, ahli bomba itu meninggal dunia disebabkan kaum India mengamuk ketika itu, dan salah seorang daripada ahli bomba itu telah terbunuh. Itulah dia benar ada melakukan konflik-konflik di antara kaum, sebabkan kalau kaum ni marah akan berlaku pergaduhan yang mungkin akan menyebabkan pembunuhan berlaku. Itu kita nak mengelakkan dia lah. Daripada strategi ni dia nak mengelakkan daripada konflik berlaku, dan dia tak maulah, dia nak bagi rakyat-rakyat masyarakat ni hidup harmoni. Dia tak ada pergaduhan, tak ada lagi konflik-konflik dan sebagainya lah. Seterusnya, menggalak, memupuk dan membudayakan semangat perpaduan dan sukarelawan. Okey, kalau kat sini saya ambil contoh sebagai macam kita boleh sekarang ni, pusat pemberian vaksin. Dia menjemput banyak sukarelawan, sama juga macam ni. Dia macam majlis-majlis macam sambutan Hari Kemerdekaan yang dilakukan di Stadium Merdeka, Dataran Merdeka dan sebagainya. Dia orang nak banyak masyarakat Malaysia ni yang berbilang kaum ni untuk menjadi sukarelawan bagi melaksanakan sesuatu program itu, dan secara tak langsungnya dapat memupuk semangat perpaduan lah daripada program tersebut, bukan saja masyarakat tetapi yang sukarelawan ni. So dia akan semuanya tu dia akan bekerjasama untuk melaksanakan tu kan. Kaum-kaum ni, kaum India, Cina, Melayu, dia bekerjasama untuk melaksanakan tu, dan secara tak langsungnya dia akan meningkatkan semangat dan budaya, semangat perpaduan lah di antara kaum-kaum di Malaysia ni. Seterusnya, menambah baik kualiti program, aktiviti, perpaduan untuk meningkatkan penyertaan komuniti. Okey, kalau kita tengok macam sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun yang lepas-lepas sebelum ni, okay, mungkin program tu dia punya program tu tak berapa nak menarik. Jadi dia akan membuatkan masyarakat ni tidak berasa untuk menyertainya. Jadi dekat sini dia nak menambah kualiti. Macam contoh tahun ni dia buat macam tak berapa nak menarik. So tahun depan dia akan menambah baikkan kualiti. Macam contohnya mungkin dia akan jemput artis-artis tanah air seperti macam Ella, apa semua tu dan sebagainya untuk menyertai program ni bagi menarik minat ataupun menarik perhatian terhadap masyarakat-masyarakat ini untuk menyertai program itu. Ini daripada sini kita dapat meningkatkan penyertaan mana-mana kaum untuk menghadiri program atau aktiviti tersebut, dan secara tak langsungnya dapat meningkatkan perpaduan di situ.
Okey, seterusnya memupuk semangat muhibah, kefahaman dan penerimaan kepelbagaian budaya, adat resam dan agama dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Okey, yang ni maksud dia sama juga macam tadi, meningkatkan kesefahaman antara kaum, dan kat sini dia tambah adat resam dan agama dalam kalangan masyarakat ni. Okey, saya akan terangkan sikit. Yang pasal adat resam dan agama dalam bilang kaum masyarakat ni, contohnya macam kita buat satu open house lah. Okey, dan mungkin kawan sekerja kita, sepejabat kita tu berbilang kaum, ada Cina, ada India. So kita ni membuat rumah terbuka tu, kita kena tahu apa yang satu kaum ni, apa yang dia boleh makan, apa yang dia tak boleh makan, apa yang dia apa yang dia perlu elakkan daripada makan, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Yang membuat rumah terbuka tadi tu, dia perlu contohnya macam dia order catering. Okay. Untuk kaum Melayu mungkin dia boleh masak sendiri, ataupun dia boleh order catering juga. Bagi kaum-kaum lain, kalau dia mungkin dia tak berapa nak pandai dalam masakan-masakan kaum lain tu, so dia boleh order catering daripada orang kaum Cina, kaum India, untuk dia membuat rumah terbuka tu. Jadinya kat situ dia, kalau macam contoh yang orang yang hadir ke rumah terbukanya tu, dia berasa macam okey ke makanan ni, boleh makan ke makanan ni. So dengan catering tu, kita tuan rumah tu dia akan bagi tahulah, mungkin okey macam ni, buat macam ni boleh masak ni, ni buat bagi boseh-boseh dan ni apalah semua. Okey, bila dia dah bawa ke rumah dia tu, okey, jadi kaum yang hadiri tu semua, jadinya dia tak perlu risaulah sebab okey, ni kita order, nanti tuan rumah takkan cakap okey, yang ni kita order catering, yang ni catering juga, okey, yang ni bolehlah makan, tak ada yang benda pantang-pantang larang apa semua ni, jadi semua boleh makan. Okey, secara tak langsungnya dekat situ, okey, orang Melayu boleh merasa makanan yang diperbuat daripada makanan kaum India ataupun kaum Cina itu, tetapi dengan keadaan yang masakannya tu yang bersih dan boleh dimakan. So itu dapat meningkatkan penerimaan kepelbagaian budaya adat resam ni lah dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Okey, seterusnya meningkatkan kefahaman dan mengukuhkan pengetahuan di kalangan kumpulan sasar. Okey, meningkatkan kefahaman dan pengukuhan pengetahuan ni contohnya macam contoh macam saya letak kata surat khabar. Kan kalau kat Malaysia ni kita ada banyak jenis surat khabar. Ada yang tulisan India, tulisan Cina, tulisan yang Melayu, Metro, itu semua dan sebagainya kan. So yang minta maaf, surat khabar daripada India itu, dia memasukkan sedikit ilmu pengetahuan kepada kaum-kaum lain. Contohnya dia surat khabar India tu dia masukkan yang pasal kaum Melayu ini. Jadi bila kaum India ni kan, dia baca surat khabar dia ni apa semua, dia baca, okey, tiba-tiba dia terbaca yang satu ilmu baru kepada mereka, iaitu ilmu yang kaum Melayu ni. Okey, dia kata okey, hari raya dia kaum Melayu ni akan sambut hari raya lepas bulan puasa. Contoh. Okey, seterusnya menjana pencambahan idea, perkongsian ilmu dan penyebaran maklumat. Okey, kat sini dia nak tambahkan idea macam mana dia nak kongsi ilmu tu, dia nak penyebaran maklumat, dia nak tambahkan macam mana dia nak bagi ilmu pengetahuan, idea-idea apa semua tu dia nak sampaikan, macam mana dia nak betul-betul sampaikan kepada masyarakat di Malaysia ni lah. Seterusnya menghasilkan penemuan baru dan cadangan penyelesaian maklumat kajian. Okey, kalau ni dia akan
makin bila contoh sesuatu perkara tu dia buat, dia dah dapat hasilkan, dapat apa tu dia punya hasil lah, dapat hasil walaupun sedikit. Okay, dia akan cari lagi macam mana cadangan untuk menyelesaikan maklumat, menyelesaikan masalah. Okay, dia akan cari lagi apa yang penemuan baru yang untuk dapat memupuk perpaduan di antara kaum ni lah. Okey, itu saja daripada saya dan saya akan serahkan kepada Ali untuk teruskan pembentangan. Terima kasih. Ali. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya memperkasakan hikmat komuniti, meningkatkan kemahiran mediator terlatih dalam penyelesaian konflik komuniti, meningkatkan penyertaan komuniti dalam program perpaduan dan kesukarelawan, memperkasakan jentera rukun tetangga, melibatkan penyertaan pelbagai pihak dalam program perpaduan, memperkasakan arti melalui program khusus rakan strategik, memperkasakan penglibatan generasi muda dalam komuniti, memperkasakan dan memantapkan jentera jabatan membudaya dan menerap konsep NBOS, menghasilkan penemuan baru dan cadangan penyelesaian Melayu melalui kajian. Next. Meningkatkan keselamatan dan keharmonian komuniti, iaitu memantau isu-isu keharmonian masyarakat, menggiatkan promosi keharmonian dan persefahaman antara pengganut agama, mempergiatkan usaha-usaha meningkatkan keselamatan kejiranan, melatih memperkasa pegawai dan warga arti dalam kemahiran mediasi komuniti, memperkasakan pencegahan jenayah dan pengesanan isu, menghasilkan penemuan baru dan cadangan penyelesaian melalui kajian. Memupuk semangat patriotisme dan jati diri dalam kalangan golongan muda, memperkukuhkan penghayatan dan kesedaran cintakan negara dan jati diri dalam kalangan generasi muda dalam yang berbilang kaum, memupuk dan meningkatkan nilai patriotisme kepada warga jabatan, menghasilkan penemuan baru dan cadangan penyelesaian melalui kajian. Next. Mengukuhkan integrasi nasional, menyemarakan integrasi melalui peningkatan semangat muhibah silang budaya dan sosial melalui proses pembangunan sosio-ekonomi di kalangan masyarakat antara wilayah, meningkatkan semangat muhibah silang budaya dan kefahaman di kalangan pegawai persekutuan antara wilayah, meningkatkan pemahaman dan penghayatan hubungan etnik dan integrasi nasional, menghasilkan penemuan baru dan cadangan penyelesaian melalui kajian. Mengukuhkan kecekapan organisasi, menjajar atau menyelaraskan dasar program dan amalan pengurusan sumber manusia dengan perancangan strategik organisasi jabatan, menyediakan profil jabatan, mencapai ekspektasi pelanggan melalui peningkatan kadar kepuasan pelanggan, mencapai peningkatan peratusan aduan yang telah diambil tindakan dalam tempoh hari bekerja dan tarikh aduan diterima, meningkatkan kecekapan kualiti perkhidmatan dan pengurusan arti, meningkatkan kemahiran dan penguasaan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran PDP prasekolah, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai pelaksanaan tugasan harian.
Tu je. Thank you.